Bertemu sambungan bab terdahulu. Maharaja Pedang Tertinggi, bab 47 arus bawah antara persaingan. Mereka memakai jubah emas pucat, berumur kira-kira 30 tahun, dengan wajah yang megah. Rambut panjang melayang di hadapan dada mereka. Terdapat gelombang ki yang kuat, bergoyang di sekeliling badan mereka, dan juga memutar-belitkan cahaya matahari di sekeliling mereka. Semua murid nominal sangat gugup sehingga mereka bernafas sedikit. Ding Hao berasa seperti tercekik, seolah-olah 3 gunung purba berada di hadapannya. Ki ais dalam dantian bawahnya dan ki api dalam dantian tengahnya kedua-duanya ditindas. Jadi mereka mula membuat gerakan naluri. Mereka mula mengalir dengan ganas di meridian dan apertur sebagai rintangan. Seperti guru, mereka menentang secara naluri. Dia tergesa-gesa untuk menekan kedua-dua kuasa dengan tenaga yang tinggal untuk menstabilkan ki perlahan-lahan. Mengerikan, ketiga-tiga penanaman mestilah lebih daripada Grandmaster kongenital. Mereka pasti telah mencapai alam yang luar biasa. Pakar sekte yang mencari ilmu pedang adalah biasa seperti awan. Ding Hao diam-diam mengagumi. Mereka hanyalah beberapa lelaki kecil di alam Grandmaster yang hebat. Jika saya masih utuh, saya boleh membunuh beribu-ribu orang ini dengan satu jari. Master Sabre mencemuh dalam pikirannya. Kau betul, sekte bela diri yang kecil langsung tidak memukau saya. Para murid dalam generasi ketiga hanya berada di alam Grandmaster yang hebat. Haha, tak boleh tahan. Guru pedang tidak mahu meninggalkan kesan kelemahan. Jadi dia segera berkata dengan jijik. Ding Hao menyentuh hidungnya sebagai tanda tidak bersetuju dan tidak bertindak balas kepada dua nenek moyang ini. Kedua-dua nenek moyang itu mempunyai latar belakang misteri. Selain itu, mereka seperti raksasa berusia lebih daripada 10.000 tahun. Mereka yang tidak cukup kuat di mata mereka, sebenarnya adalah pakar super di Snow Province pada masa kini. Mereka adalah murid teras kepada murid generasi ketiga. Tanpa diduga, mereka adalah tuan rumah pertandingan ini. Seseorang di antara murid-murid nominal mengenali identiti 3 lelaki berjubah emas itu dan merungut. Sekte yang mencari ilmu pedang bermula 1,500 tahun yang lalu dan telah melatih banyak generasi murid. Mengikut peraturan lama, murid-murid yang mempunyai senioriti tertinggi adalah murid generasi pertama, dan yang lain, dalam susunan kronologi, dibahagikan kepada murid generasi kedua, ketiga, malah ke-8. Pada masa kini, dikatakan bahwa salah seorang nenek moyang yang mempunyai pangkat tertinggi dalam sekte yang mencari ilmu pedang telah hidup selama lebih daripada 600 tahun dan telah mengasingkan diri selama bertahun-tahun. Ketua kontemporari, Li Xiejian, adalah murid generasi kedua. Li Xiejian telah mengawal sekte yang mencari ilmu pedang selama lebih daripada 300 tahun. Kekuatannya tidak terduga, dikatakan bahwa selain moyang tertua, tiada siapa yang boleh menjadi lawannya. Dan dia juga merupakan salah seorang tuan terkenal di Snow Province. Li Xiejian mempunyai prestige yang sangat tinggi dalam mazhab, manakala kepala ini juga sangat sukar untuk dilihat. Ding Hao dan murid nominal yang lain tidak layak untuk bertemu dengan pukulan besar ini. Sebagai tambahan kepada beberapa orang tua berkuasa sebenar yang sama dengan ketua mazhab, murid generasi ketiga mempunyai status tinggi dalam mazhab. Khususnya, murid teras dalam kalangan murid generasi ketiga hampir menjadi calon rasmi peringkat tinggi pada masa hadapan. Status mereka adalah yang kedua selepas murid generasi kedua. Mereka telah dipilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan ini, yang telah menunjukkan bahwa mazhab itu memandang tinggi pertandingan antara murid-murid nominal. Senang berkenalan, abang-abang senior bapak saudara senior. Di Dewan Hal Ehwal Tentera, semua orang berada dalam keadaan selamat dan hormat. Semasa lelaki pertengahan umur dengan telinga besar yang berdiri di tengah-tengah mengangkat tangannya, satu kuasa lembut merebak dan membantu semua orang berdiri. Orang ini penuh dengan kuasa dan keagungan, dan matanya seperti api yang menyala. Tiada siapa yang berani memandangnya. Dia memandang semua murid dan mengangguk sedikit. Pertandingan bermula dari sekarang. Saya berharap Anda semua dapat memberi perhatian kepada pertandingan ini dan tampil habis-habisan, menunjukkan kuasa dan pengaruh. Jangan biarkan para penatua, saudara-saudaramu, dan kepala tertunduk. Seorang lagi tuan rumah yang memakai jubah emas pucat mengumumkan. Seterusnya,
Host terakhir membacakan beberapa peraturan tentang ganjaran, dan kemudian permainan dimulakan secara rasmi. Pemain pilihan yang dipilih oleh setiap akademi, di bawah pengawasan lebih 2,000 murid nominal, perlahan-lahan berjalan keluar dan datang ke bahagian bawah gelanggang pertama untuk mengeluarkan nomor masing-masing untuk pertandingan dikumpulkan. Pada peringkat pertama, lelaki pertengahan umur dengan janggut panjang dan telinga besar tiba-tiba menjadi terkejut. Ada apa-apa? Abang senior Yin, Lucky, tuan 3 generasi yang tidak bercakap sebelum ini bertanya sambil tersenyum. Yin Yifei, seorang lelaki pertengahan umur dengan muka persegi dan telinga besar, menggelengkan kepalanya sedikit. Ada satu perasaan yang sangat pelik tiba-tiba. Seseorang di antara 50 pemain pilihan di bawah pentas memberi saya perasaan yang sangat pelik. Tetapi saya tidak menemui apa-apa apabila saya merasakannya dengan teliti. Adakah saya mempunyai ilusi? Saya tidak percaya. Lucky sangat terkejut. Mungkin abang senior Yin sudah terlalu tua atau ada sesuatu yang tidak kena dengan penanaman kamu. Tiada masalah besar. Seorang lagi murid 3 generasi, Cheng Fei, mencemooh. Murid-murid ini semuanya dipilih oleh mazhab dengan pelbagai ujian yang sukar. Mereka terlalu hebat untuk disyaki. Awak Lucky berang. Yin Yifei melambai tangannya dan memberi isyarat kepada Lucky supaya tidak bertengkar dengan Cheng Fei. Murid teras juga mempunyai puak. Cheng Fei dan Yin Yifei tidak berada dalam kumpulan. Mereka sering bergaduh sesama sendiri. Yin Yifei berasa jengkel. Tetapi dalam majelis rasmi hari ini, di hadapan ribuan murid dan penatua, dia tidak boleh membuat masalah. Ding Hao mempunyai kad nomor 10 Qian. Selepas menyerahkan kad itu kepada murid kaki tangan yang lain, dia kembali buat sementara waktu ke urutan murid Akademi Timur Baju Hijau, menunggu keputusan akhir pertempuran. Apabila dia berjalan melepasi dari gelanggang pertama, tiba-tiba aura yang sangat kuat menyapu tubuhnya. Dia sangat terkejut dan hampir gagal mengawal dirinya. Keadaan pelik dalam tubuhnya yang menarik perhatian murid generasi ketiga di atas pentas. Ding Hao termenung. Tidak lama kemudian, semua pemain pilihan mempunyai nomor mereka sendiri dan kembali. Qi Xin, Li Juling dan pemain pilihan lain di Akademi Timur Baju Hijau mengembalikan kad nomor mereka dan kemudian kembali. Kesemua mereka kelihatan bersemangat dan seolah-olah ingin menunjukkan bakat mereka dalam pertempuran dengan segera. Mereka berbual dengan rakan-rakan di sekeliling mereka dan penuh keyakinan. Sebaliknya, Lilan merendah diri. Dia diam-diam berdiri di tengah-tengah orang ramai dengan mata tertutup, berehat. Geyin dan Zhang Tianlun berada di sebelahnya. Mereka adalah orang kepercayaan Lilan dan melihat ke sana-sini. Mereka juga tidak sabar untuk bertarung. Ding Hao sangat menyadari bahwa kedua-dua lelaki itu memandangnya dengan penuh permusuhan. Lebih-lebih lagi, momentum mereka nampak berbeza berbanding sebelum ini. Sial, adakah muka ejek saya berfungsi lagi? Dua lelaki itu Ding Hao berasa tidak dapat dijelaskan dan dikawal secara rahasia. Maharaja Pedang Tertinggi, Bab 48 Ilmu Pedang tengah mengejar petir. Ia pada masa yang sama. 3 pakar bela diri bulatan dalam teras gen ketiga, termasuk Yin Yifei. Semuanya kembali ke auditorium yang indah yang telah dibina di sebelah Dewan Hal Ehwal Tentera. Mereka menyapa beberapa puluh orang tua luar, orang tua dalam, ahli generasi ketiga dari Sekte Pencari Ilmu Pedang, dan penatua sekular Sekte Pencari Ilmu Pedang yang datang dari bawah bukit. Kemudian, mereka mengambil tempat masing-masing dan menunggu permulaan permainan. Selepas 15 menit, loceng berbunyi dengan megah sekali lagi di dalam Dewan Hal Ehwal Tentera. Akhirnya, pertandingan mendebarkan 5 akademi akan bermula. Tidak lama kemudian, pada papan pengumuman di tengah-tengah Dewan Hal Ehwal Tentera, susunan pertandingan pusingan pertama telah dibentangkan. Pada pusingan pertama, 50 pejuang pilihan dari 5 akademi akan dibahagikan kepada 25 kumpulan. Mereka akan bertarung secara berpasangan untuk melengkapkan pusingan pertama. Lilan, yang merupakan kuasa paling berkebolehan di Akademi Timur Baju Hijau, akan melawan seorang murid dari Akademi Utara Baju Kuning. Orang sayap Lilan, Geyin dan Zhang Tianlun, masing-masing akan bertarung dengan murid dari Akademi Selatan berbaju ungu dan Akademi Pusat berbaju putih. Beberapa murid baju hijau Akademi Timur yang lain juga mengenali
Pesaing mereka. Pada tablet batu pengumuman, Ding Hao juga melihat nama lawannya pada pusingan pertama. Pemain ke-10 Akademi Timur Baju Hijau akan melawan pemain ke-6 Baju Merah Akademi Barat. Lawan Ding Hao ialah seseorang yang menduduki tempat ke-6 dalam Baju Merah Akademi Barat. Pada masa ini, murid 5 Akademi tidak perlu beratur lagi. Mereka dibenarkan berjalan bebas di dalam dewan. Mereka boleh memilih mana-mana permainan yang mereka mau tonton dan mencari pejuang pilihan kegemaran mereka. Ia berada di arena ke-36. Ding Hao sedang menaiki tangga ke gelanggang selangkah demi selangkah, manakala saingannya sudah gelisah di tengah gelanggang. Hahaha, saya bernasib baik. Daripada 5 akademi, saya sebenarnya terserempak dengan Akademi Baju Hijau Timur yang paling lemah. Dan dia adalah seorang yang kalah yang menduduki tempat ke-10. Haha. Murid Akademi Barat berpakaian merah itu terkekeh melihat Ding Hao. Dia mendesak dengan tidak sabar. Cepat, jangan heret kaki. Saya akan bersedia untuk pusingan kedua selepas saya menewaskan awak. Tubuh pemuda itu berbentuk seperti bulu, kurus dan tinggi, dan mukanya berjerawat. Dia bercakap dengan hidungnya seperti dia tidak mengambil serius sama sekali Ding Hao. Ding Hao kekal tenang dan naik ke tengah arena. Seorang murid dalaman yang mengendalikan pusingan pertama datang untuk memeriksa peralatan yang dibawa oleh kedua-dua pihak lawan. Selepas memastikan tidak ada senjata tersembunyi atau senjata jahat yang berbahaya, murid dalaman itu membincangkan beberapa peraturan yang perlu mereka perhatikan, dan mengangguk menandakan permulaan pusingan pertama. Nah, nak, malang awak terserempak dengan saya. Pemuda seperti bulu itu mencemuh dan menghampiri setapak demi setapak. Ding Hao masih mengikat pedang berkarat di pinggangnya. Dia tidak bergerak dan tenang seperti sungai. Ketika itu, di tepi gelanggang, tepukan gemuruh kedengaran. Penonton bertepuk tangan dan seluruh bilik bersorak. Ayu, Abang Ding, pukul dia dengan satu pukulan. Pukul bulu merah yang berleluasa sekarang. Kami semua ada untuk awak. Abang Ding. Jong, kemenangan adalah milik Abang Ding. Kepada Abang Ding. Penonton bersorak, mereka lantang, berlakon dengan rancak, dan menarik perhatian ramai. Malah banyak tangkapan besar di auditorium yang megah melihat pemandangan itu. Mereka memandang ke arah-arah bunyi bising di kejauhan. Saya tak sangka awak populer sangat. Nah, itu tidak dikira. Kami tidak menang dengan populariti dalam pertandingan seni mempertahankan diri. Terpulang pada kekuatan seni mempertahankan diri kamu. Bulu kurus berwarna merah itu turut dikejutkan dengan kegairahan ramai murid-murid baju hijau Akademi Timur. Dia tidak dapat menahan rasa cemburu dan kemudian menghampiri Ding Hao dengan senyuman. Jika Anda sudah selesai dengan omong kosong Anda, mari kita mulakan perjuangan, kata Ding Hao. Awak keparat kecik, memandangkan awak sangat ingin ditendang, maka keluar dari gelanggang sekarang juga. Bulu kurus berwarna merah itu meragam. Dia menggenggam sarung itu dengan tangan kanan. Dia menjentik ibu jarinya dan pedang panjang itu ditembak keluar dengan kuat dalam bentuk cahaya perak yang mengalir dengan bunyi denting. Sementara itu, dia menghentak ke tanah dengan kedua-dua kakinya dan menjadi kuat. Dia meluruh ke hadapan dengan seluruh badannya seperti jaguar. Dia mengangkat tangan kanannya sepantas kilat dan menggenggam sesuatu di udara. Pada ketika itu, dia menggenggam gagang dan bergerak serentak dengan pergerakan pedang. Mereka seperti kilat. Ia adalah ilmu pedang yang menakutkan. Lebih-lebih lagi, ia juga mengatasi ilmu pedang Fang Tianyi pemuda yang kelihatan dingin. Pejuang unggulan dari 5 akademi adalah semua kekuatan yang harus diperhitungkan. Di hadapan pedang Qi, rambut hitam Ding Hao berselerak liar di udara. Namun begitu, wajah Ding Hao kelihatan sangat tenang. Dia diam seperti gunung. Apabila ujung pedang hendak menembusinya, dia sedikit sengit dalam sekelip mata. Dia mengelak badan pedang itu, meletakkan jari telunjuk dan jari tengahnya rapat seperti pedang. Dia sedang melakukan salah satu teknik pedang asas, ilmu pedang kacau awan. Tampalan kabus dingin perak samar bertaburan di tapak tangan Ding Hao. Seketika itu, di dalam gelanggang, udara asing yang hampir membekukan orang menyembur keluar. Bulu tinggi kurus berwarna merah itu terasa ke arah jari lawannya ditunjuk, dan tulang rusuknya terasa seperti sakit yang membosankan. Wajahnya berubah mendadak.
Dia tidak pernah menjangkakan bahwa seorang lelaki yang berada di kedudukan ke-10 di Akademi Timur Baju Hijau boleh dengan mudah menangkis tindakan membunuhnya. Pedang pusat mengejar kilat. Seseorang mesti tahu bahwa dia melakukan langkah itu dengan pantas. Dia hampir menarik pedangnya dan menghunus pedang itu dalam sekelip mata. Saingannya bukan sahaja mengelak langkah itu tetapi sebenarnya menyerang balik dengan teknik pedang asas yang kelihatan. Rambut hitam Ding Hao jatuh seperti air terjun. Dua jarinya diselubungi kabus icing berwarna pelik, dan kemudian membentuk sesuatu yang hampir seperti pedang ais. Jantung bulu tinggi kurus berpakaian merah itu berdegup kencang. Dia tahu dia telah berjumpa dengan pakar. Wosh! Dia melakukan deretan gerakan berbeza berturut-turut dengan pedang panjang. Pergerakan ilmu pedang tengah mengejar kilat dilepaskan dengan lancar berkali-kali. Lampu pedang bersinar terang. Mereka sangat mempesonakan sehingga bagi penonton, mereka hanya dapat melihat gelombang lampu perak yang berselerak. Mereka hanya melihat bahwa cahaya pedang yang menakutkan mengepung Ding Hao sepenuhnya dan menyelubungi tubuhnya. Di luar gelanggang, adegan itu membuatkan ramai murid Akademi Timur Baju Hijau menutup mulut kerana gementar. Ding Hao masih belum menghunus pedangnya. Perlahan-lahan dan berterusan, dia menepuk perlahan badan pedang saingan itu dengan tapak tangan yang diselaputi ais perak yang sejuk. Matanya bersinar. Dia memerhati dengan teliti dan sentiasa membaca laluan pedang dan teknik pedang pesaingnya. Dentang tapak tangan dan pedang membanjiri cincin itu. Bulu kurus tinggi itu menghunus pedangnya semakin laju. Dia akan keluar semua. Dia merasakan bahwa dia tidak pernah melakukan set ilmu pedang tengah mengejar kilat ke fasa yang begitu sempurna. Dia benar-benar terserap dalam teknik pedang yang dia hampir boleh melakukan setiap gerakan dan setiap gaya sepantas yang dia mahu. Tidak pernah dia berada di peringkat sedemikian sepanjang latihan pedang hariannya yang lalu. Secara beransur-ansur, bulu yang tinggi dan kurus, Song Feixiong mendapati dengan terkejut bahwa halangan dan titik lemah yang biasa dia hadapi dalam latihan harian semakin pudar. Teknik dan gerakan pedangnya lancar dengan cara yang hampir sempurna. Lebih-lebih lagi, penonton di luar gelanggang terpukau dengan gerak-gerinya juga. Haha. Abang senior kita Song Feixiong memang mampu. Set ilmu pedang pusat mengejar petir kelas menengah peringkat manusia ini sangat sempurna. Saya rasa murid Akademi Timur Baju Hijau itu kehilangannya. Murid-murid berbaju merah Akademi Barat di sekeliling sedang berjalan di udara. Karut. Abang Ding kita sengaja biarkan dia menang buat sementara waktu. Tengok. Abang Ding belum lagi menghunus pedangnya sampai sekarang. Sebagai peminat nomor 1 Ding Hao, pemuda pemburu Zhang Fan segera membalas. Bab 49 tunjukkan saya rasa hormat. Masih belum menghunus pedang. Saya rasa dia tidak dapat mencari peluang. Haha, betul tuh. Seorang pendekar tidak boleh mengeluarkan pedangnya di hadapan lawannya. Sungguh memalukan bagi pejuang unggul Akademi Timur Anda untuk baju hijau. Murid-murid Akademi Barat baju merah mencebik. Awak Zhang Fan tidak fasih atau tidak pandai membuat alasan. Oleh itu, dia hanya boleh bercakap balik dengan giginya yang mengetap. Anda boleh bercakap. Saya akan lihat siapa yang ketawa terakhir. Betul. Tunggu dan lihat. Abang Ding kita mesti menendang keluar dari bulu kurus tinggi itu. Murid-murid Akademi Timur Baju Hijau seperti Wang Xiaoqi dengan penuh semangat mengakar kepada Ding Hao dan memandang tajam murid-murid Akademi Barat berbaju merah. Di tengah pertengkaran mereka, perubahan dramatik berlaku di gelanggang. Klang. Dentingan yang menyedihkan tiba-tiba berbunyi di dalam keseluruhan gelanggang. Lebih-lebih lagi, udara icing cahaya pedang yang mencurah berhenti seketika itu juga. Semua orang mengangkat kepala mereka ke arah bunyi itu, hanya untuk melihat bulu tinggi kurus berpakaian merah, Song Feixiong, menjerit terkejut dan menghentak ke belakang sedozen langkah jauhnya. Dia memakai ekspresi terkejut dan memandang Ding Hao dengan tidak percaya. Song Feixiong, pada satu ketika, telah membiarkan pedang panjang di tangannya tergelincir ke tanah. Pedang itu melekat pada jubin hijau arena, masih berdengung dan bergetar. Di luar gelanggang, di bawah pentas, pertengkaran antara murid-murid dari Akademi Timur dan Barat tiba-tiba terhenti. Abang Ding menang. Zhang Fan adalah orang pertama yang datang dan kemudian menjerit dengan penuh semangat. Haha, saya tahu, Abang Ding pasti menang. Kemenangan adalah milik Abang Ding. Hore, kami menang. Hahaha. Murid dari Akademi Timur Baju Hijau melompat kegembiraan dengan teruja.
Bagaimana ini boleh berlaku? Saudara Song Feixiong jelas telah mendapat kelebihan. Apa yang telah berlaku? Murid-murid Akademi Barat Baju Merah yang menantikan kemenangan yang dijangkakan dengan gembira semuanya memandang antara satu sama lain dengan terkejut. Mereka tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Keputusan telah diterbalikkan terlalu cepat. Ia hampir sukar dipercayai. Ia berada di dalam gelanggang. Di atas pentas. Saya awak menang. Buluh yang tinggi dan kurus Song Feixiong mengeluarkan pandangan pahit. Sehinggalah dia ditolak oleh kuasa Ding Hao, barulah dia mendapati bahwa seluruh lengan kanannya yang digunakan untuk memegang pedang itu dilitupi kabus berais perak. Dia berasa kebas pada otot, dan ki tersumbat di dalam badannya. Ia adalah karena dia telah dirasuk oleh ki yang menyejukkan saingannya. Sehingga kini dia tidak sadar bahwa kekuatan lawan jauh melebihi kemampuannya. Pada masa ini, Song Feixiong dengan pahit melihat bahwa lawannya, dari awal hingga akhir, tidak bergerak sedikit pun. Ia jelas menunjukkan bahwa walaupun lampu pedang membanjiri seluruh pentas, dan ilmu pedang pusat mengejar kilatnya seolah-olah mendapat kelebihan semasa pusingan itu, sebenarnya, mereka tidak membahayakan Ding Hao sedikit pun. Namun begitu, Song Feixiong juga menyadari sesuatu. Untuk memikirkan bagaimana dia menembusi dan memahami teknik pedang semasa pertarungan, Song Feixiong berasa lebih terkejut. Akibatnya, dia mendapati Ding Hao seolah-olah memiliki aura yang sangat pelik, yang boleh membawa Song Feixiong ke peringkat teknik pedang yang mendalam dan mengatasi masalahnya yang sudah lama wujud. Ia adalah satu perasaan yang luar biasa yang sukar untuk dia gambarkan. Song Feixiong berpaling dan menarik pedangnya. Dia mengambil kembali sikap berleluasa yang diamalkan sebelum ini dan memberi tabik hormat dengan tangan dilipat penuh hormat. Dia berkata, "Pusingan dengan kamu membuatkan saya mencapai keadaan baru dalam ilmu pedang pusat mengejar petir dan menerobos. Saya tidak mempunyai apa-apa untuk mengadu tentang hasilnya, dan Anda benar-benar layak untuk menang." "Awak kuat," Ding Hao mengangguk sebagai jawaban. "Teknik pedang kamu juga hebat." Sebenarnya, sebab mengapa Ding Hao tidak bertarung dengan cepat adalah karena dia mahu menonton dan membaca teknik pedang lawan. Ilmu pedang tengah mengejar kilat adalah teknik pedang kelas menengah peringkat manusia, jauh lebih unggul daripada teknik pedang asasnya pedang pantas-pantas. Ding Hao telah menonton 4 hingga 5 kali sebelum dia secara kasar mengingati pergerakan keseluruhan set. Bagi teknik ki pemangkin penyelaras khusus, dia perlu mengisarkannya. Dikatakan, dia telah memperoleh banyak. Suatu hari nanti, saya akan berdiri di hadapan awak lagi. Saya akan membuatkan awak perlu menghunus pedang panjang awak untuk melawan saya pada masa itu. Song Feixiong kelihatan serius dan berkata, "Kekuatan Anda benar-benar cukup kuat, tetapi masih terdapat ramai lagi pakar dalam 5 pejuang unggulan akademi. Berhati-hati. Saya harap Anda boleh pergi lebih jauh dalam permainan ini." Murid Akademi Barat yang berleluasa ini benar-benar kagum dengan ketenangan Ding Hao dan diam-diam mahu Ding Hao memenangi permainan itu. Setelah menghabiskan kata-katanya, dia melompat dan turun dari gelanggang. Ding Hao dari Akademi Timur Baju Hijau menang. Pengadil di atas pentas mengumumkan keputusan dengan lantang. Di bawah pentas, murid-murid dari Akademi Timur Baju Hijau semuanya bersorak. Ding Hao kembali ke zona baju hijau Akademi Timur, hanya untuk mendapati kebanyakan pusingan pertama untuk semua 5 akademi telah berakhir. Daripada 10 pejuang pilihan dari Eastern Academy of Swords Hijau, 6 tersingkir pada pusingan pertama seperti yang dijangkakan, hanya 4 orang yang menang. Selain Ding Hao, pemenang lain ialah Li Lan dan orang bawahannya yang dipercayai, Ge Yin dan Zhang Tianlun. Kemenangan Li Lan dan Ding Hao pada dasarnya dijangka oleh ramai pihak. Pertama, Ding Hao telah mendapat reputasinya sebelum ini dan telah menunjukkan beberapa teknik pedang yang sangat unggul. Murid-murid Akademi Timur Baju Hijau benar-benar yakin dengan kemenangannya. Kedua, latar belakang Li Lan adalah misteri. Dia mengamalkan cara yang yakin dalam kehidupan seharian dan biasanya tidak bersusah payah untuk menyerang lawannya dengan pukulan kedua. Semasa pertandingan pemilihan seni mempertahankan diri sebelum ini untuk pesilat unggul, dia telah berjaya menarik perhatian semua orang sebagai calon yang sangat layak. Bagaimanapun, kemenangan Ge Yin dan Zhang Tianlun mengejutkan ramai orang. Lagipun, semasa pertandingan pemilihan pejuang pilihan, mereka tidak menyerah. Namun,
mereka tetap menang. Lebih-lebih lagi, Zhang Tianlun menewaskan lawan dari Akademi Pusat Baju Putih mengejutkan orang ramai. Hampir semua orang menyangka mereka bertuah dan bertemu dengan beberapa pesaing yang lemah. Hanya guru lelaki yang sinis, Wang Juefeng yang jelas membezakan bahwa, di mata Zhang Tianlun dan Ge Yin, tompoki ungu mengalir di dalam. Ia adalah luar biasa. Jelas tanda telah mengambil beberapa eliksir pemangkin kekuatan untuk meningkatkan kekuatan buat sementara waktu. Lelaki sinis itu menggelengkan kepalanya dan tidak bertanya lebih lanjut. Sesungguhnya, seseorang boleh meningkatkan kekuatannya dengan eliksir dalam masa yang singkat. Walau bagaimanapun, mereka mungkin akan mengalami kesan selepas itu. Namun begitu, seseorang itu mesti menempuh jalannya sendiri. Sebagai guru yang bertanggung jawab, beliau hanya mengendalikan amalan harian murid-murid dan cetak biru umum untuk pembangunan pribadi mereka, bukan isu pribadi ramai murid dalam senarai menunggu. Wah, saya tak sangka. Selepas pusingan pertama, sebahagian daripada Anda masih berdiri di atas tanah. 4 daripada Anda benar-benar berjaya dan mendapat 4 mata. Nah, saya tidak melihatnya datang. Haha. Tetapi Anda tidak boleh terlalu bangga sekarang. Saya rasa Anda tidak akan bertuah pada pusingan kedua juga. Sekarang, bersiaplah untuk ditendang. Lelaki sinis itu selalu bercakap begitu, seolah-olah mahu orang membencinya. Dia telah menyatakan pencapaian mereka dalam satu ayat. Namun tetap, dia membuat murid-murid gatal untuk alasan untuk melawannya. Ding Hao mencebikkan bibirnya dan berdiam diri. Masih ada 4 jam lagi untuk pusingan kedua. Dia menemui tempat di bawah naungan pokok untuk berehat dan memejamkan matanya, mengunyah teknik pedang-pedang pusat mengejar kilat yang baru dipelajarinya. Maharaja Pedang Tertinggi, Bab 50 Lilan. Semakin dia merenung set ilmu pedang, semakin indah dia pikir itu. Bagaimanapun, murid Song Feixiong dari Akademi Barat Baju Merah nampaknya tidak memahami intipati sebenar ilmu pedang itu, karena dia hanya meniru pergerakannya, bukan jiwanya. Pada masa yang sama, beberapa berpuluh-puluh murid dari Akademi Timur Baju Hijau, termasuk Zhang Fan, berkumpul mengelilingi Ding Hao dalam bulatan, untuk mengelakkan sebarang gangguan. Ding Hao sedang berehat sebagai persiapan pusingan kedua pertandingan seni mempertahankan diri. Ding Hao sebenarnya berjaya ke pusingan seterusnya. Dari jauh, Ge Yin tidak begitu yakin dengan kemenangan Ding Hao. Dia hanya bernasib baik dan bertemu dengan orang bodoh baju merah Akademi Barat. Nampaknya, Zhang Tianlun juga tidak berpuas hati dengan keputusan itu. Walaupun mereka semua murid dari Akademi Timur Baju Hijau, kemenangan Ding Hao entah bagaimana telah mencuri tumpuan yang sepatutnya menjadi milik mereka secara eksklusif. Oleh itu, persiapan dan plot mereka sebelum perlawanan telah melalui beberapa perubahan yang tidak dijangka. Jangan kisah dia. Kamu berdua berehat sebentar untuk membuat persiapan untuk pusingan kedua. Dalam permainan seperti ini, Anda harus fokus pada diri Anda sendiri. Duduk bersila di hadapan mereka, Lilan membuka sedikit matanya dari renungannya dan mengingatkan mereka dengan kening berkerut. Ya, Abang Senior Li, terima kasih kerana mengingatkan kami. Ge Yin dan Zhang Tianlun kedua-duanya menggigil dalam hati mereka dan segera mengumpulkan ki mereka untuk membina kekuatan pertempuran mereka, sebagai persediaan untuk pusingan kedua pertandingan. Sekali lagi, Lilan menutup matanya. Malah, dia terkejut malah turut mengecewakan kemenangan Ding Hao. Dia telah berusaha keras untuk mendapatkan 2 eliksir pemangkin kuasa daripada seorang penatua rapat yang baru saja menamatkan latihan dan membiarkan Ge Yin dan Zhang Tianlun mengambilnya. Kekuatan mereka meningkat dalam masa yang singkat, yang benar-benar membebankannya dengan harga yang mahal. Mengikut rancangan asal Lilan, asalkan dia dan 2 orang bawahannya yang dipercayai menonjol bersendirian pada pusingan pertama, mereka secara semula jadi akan memenangi kekaguman murid-murid dari Akademi Timur. Dengan itu menindas populariti Ding Hao dalam Akademi Timur Baju Hijau. Kemudian, selepas pertandingan besar 5 akademi itu, dia akan menarik beberapa tali dan dengan mudah menjadikan 400 murid di Akademi Timur di bawah pimpinannya, sebagai persediaan untuk dia menjadi ketua Akademi Baju Hijau Timur. Siapa tahu Ding Hao akan marah ke pusingan kedua. Rancangan Lilan gagal. Lilan menggelengkan kepalanya.
Dia tidak dapat mengelak daripada berpikir bahwa maklumat yang dikumpulnya tidak cukup terperinci. Berada di bahagian bawah 5 akademi, semua murid dari Akademi Timur Baju Hijau sepatutnya tersingkir pada pusingan pertama kecuali dia, namun Ding Hao, kuda hitam, keluar dari hukuman mati. Tepatnya, Li Lan tidak pernah menganggap serius Ding Hao sama sekali. Mereka telah menyiasat latar belakang Ding Hao. Dia dahulunya hanyalah seorang pelayan kumpulan luar sekte yang mencari ilmu pedang, dan telah gagal dalam ujian masuk 4 tahun berturut-turut. Dalam ujian terakhir, dia akhirnya menyertai mazhab itu secara kebetulan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa hamba yang hina seperti itu kelihatan sangat menjanjikan. Nah, Anda tidak akan bertua pada pusingan seterusnya. Li Lan mencemuh dalam hati. 4 jam kemudian, pusingan kedua pertandingan besar 5 akademi bermula. Selepas ujian pusingan pertama, 5 akademi telah disenaraikan. Central Academy of White Shirt umumnya diakui sebagai yang terbaik dan telah menunjukkan prestasi yang cemerlang. Selain daripada yang telah dikalahkan oleh Zhang Tianlun, antara 10 pejuang pilihan, 9 daripada mereka telah secara ajaib marah ke pusingan kedua dengan skor 9 mata, secara kolektif di tempat pertama. Akademi Selatan Baju Ungu mendapat tempat kedua. Liu Kuang dan 5 orang lain menewaskan pesaing mereka sendiri dan secara kolektif memperoleh 6 mata. Kemudian, Baju Hijau Akademi Timur yang dianggap paling lemah, membuatkan semua orang jatuh hati. Karena prestasi mantap Ding Hao, Li Lan, dan lain-lain, mereka sebenarnya menyelamatkan akademi mereka daripada berada di tempat terakhir. Dengan 4 kemenangan mereka menduduki tempat ketiga dengan 4 mata. Terakhir, Akademi Barat Baju Merah dan Akademi Utara Baju Kuning masing-masing mempunyai 3 pemenang dalam pusingan kedua peraduan. Dengan 3 mata, mereka terikat di tempat keempat. Pada masa itu, pada papan pengumuman, susunan pertandingan pusingan kedua dibentangkan. Saingan kedua Ding Hao akhirnya muncul. Pemain ke-10 Akademi Timur berbaju hijau akan melawan pemain ketiga berbaju ungu Akademi Selatan. Lawan Ding Hao akan menjadi pemain ketiga dari baju ungu Akademi Selatan. Selain itu, Li Lan juga bertemu lawan dari Akademi Selatan Baju Ungu. Nasib Geyin dan Zhang Tianlun akhirnya habis. Mereka berdua sebenarnya akan bertarung dengan kuasa besar daripada Perikatan 7 yang berhormat dari Akademi Berbaju Putih Pusat. Sebaik sahaja mereka mengetahui berita itu, muka mereka jatuh dan mereka kelihatan mengerikan. Pada masa yang sama, Ren Xiaoyao yang gemuk dari baju kuning Akademi Utara membuatkan ramai orang iri hati. Lelaki ini sangat bertuah karena dia benar-benar mendapat bayi dalam pusingan ini. Dia menjadi yang paling bertuah dalam kalangan 25 orang, yaitu dia tidak perlu mengambil pusingan kedua peraduan dan terus ke pusingan ketiga. Baki 24 orang mula lagi berlawan secara berpasangan. Ia berada di arena ke-10. Seorang pemuda Hulk berpakaian jubah ungu dengan bangga memandang ke atas dan ke bawah ke arah lawannya. Kemudian dia ketawa kecil. Saya tidak sangka kucing seperti awak boleh masuk pusingan kedua. Saya Nan Mengzeng. Siapa awak, Kak? Saya Li Lan. Li Lan mengumumkan namanya dengan tenang. Namun, kilauan sejuk memancar di dalam matanya. Hanya untuk seketika. Sepatutnya, perkataan banci yang Nan Mengzeng gunakan untuk memanggilnya membuatkan dia marah. Nan Mengzeng sendiri langsung tidak perasan kemarahan pihak lawan. Li Lan, awak pun ada nama banci. Haha, mendengar saingan itu mengumumkan namanya. Nan Mengzeng ketawa. Baru sahaja dia hendak bercakap sedikit lagi. Wajahnya tiba-tiba berubah mendadak. Pada ketika itu, aura yang luar biasa menyapu ke arahnya. Sosok manusia terputus-putus. Dan kemudian Li Lan berada di sebelahnya dalam sekejap. Kelajuan seperti itu adalah seperti hantu, dan jauh melebihi kelajuan reaksi orang biasa. Nan Mengzeng terkejut. Sebelum dia boleh bertindak balas, tapak tangan putih dan halus dengan jari langsing telah menepuk lembut dadanya. Ketidakpercayaan terpancar di mata Nan Mengzeng. Lawan pusikat seperti dia sebenarnya mempunyai kekuatan yang sukar dipercayai. Raksasa jenis apa yang telah saya lakukan? Ketika pemikiran terakhir terlintas di pikirannya, dia merasai sesuatu yang manis jauh di dalam kerongkongnya, dan kemudian darah menyembur keluar dari mulutnya.
Dia dihantar balik terbang tanpa kerelaan seperti bola meriam. Akhirnya, dia mendarat kuat di atas tanah sejauh 30 hingga 40 meter. Kaki dan tangannya terkedut. Dia pingsan sepenuhnya. Ia hanya satu pukulan. Li Lan yang marah tidak menahan kekuatannya lagi. Dia telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Seperti T-Rex, dia telah menghantar saingannya terbang dengan satu pukulan lurus. Dan lawannya adalah pakar dalam kalangan 3 terbaik dalam baju ungu Akademi Selatan. Ia berada di bawah pentas. Pengikut dari kedua-dua Akademi Timur baju hijau dan Akademi Selatan baju ungu semuanya tercengang. Pemuda-pemuda itu semua ternganga melihat budak lelaki yang kelihatan feminin di atas pentas itu dengan kagum. Mulut mereka terbuka luas. Sesaat sebelum itu, pertempuran belum bermula. Sesaat kemudian, pertempuran telah hampir berakhir. Mereka juga tidak mengetahui apa yang telah berlaku di atas pentas. Li Lan, dia mempunyai kekuatan yang sangat kuat. Kaedah ganas. Li Lan, akhirnya. Li Lan mendapat reputasi. Dan reputasi itu akan menarik perhatian semua orang yang mendengarnya. Ia berada di arena ke-14. Erk sedut. Gein telah bertarung hanya selama 1 menit sebelum dia menarik badannya ke belakang. Darah menyembur keluar dari mulutnya. Dia terhuyung-hayang dan coba memulihkan dirinya. Namun, dia hanya mampu merenung lawannya dengan penuh kagum, tanpa sedikit pun kekuatan untuk melawan. Lawannya ialah mania mempertahankan diri di tempat ketiga perikatan. 7 yang berhormat dari Akademi Berbaju Putih Pusat, Chen Sheng. Dia seorang pemuda berkulit sawo matang, pendek dan kurus. Semasa pertempuran, dia memakai senyuman sepanjang masa, menampakkan giginya yang seputih salji. Bersambung, bertemu di bab seterusnya.